Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah melahirkan harapan negara Brunei Darussalam untuk mendapatkan kerjasama daripada Malaysia dalam bidang pertanian. Baginda bertitah banyak langkah dan usaha yang dapat dicontohi dalam usaha Malaysia menjana ekonomi khasnya di bidang pertanian dan negara Brunei Darussalam yang sedang merintis ke arah menyara diri di dalam bidang pertanian mengharapkan kerjasama daripada Malaysia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada majlis persantapan rasmi di Istana Nurul Iman bagi mereka yang amat berhormat Tun Datuk Laila Utama Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri Malaysia dan isteri yang mengadakan lawatan rasmi ke negara ini. Lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia bermula dengan aktiviti riadah di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara pagi tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bersama Perdana Menteri Malaysia melakukan aktiviti riadah. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia serta rombongan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah Menteri Keuangan kedua selaku Menteri Pengiring. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat menandatangani Plak Tugu Peringatan sempena lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia. Taman Mahkota Jubli Emas merupakan salah satu projek di bawah perancangan kemajuan negara ke-10 yang diterajui oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Rancangan Kemajuan Negara RKN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat mengabdikan kenangan dengan menyiram pokok kebahagiaan happiness atau nama saintifiknya Garcinia subelliptica yang melambangkan tali persahabatan yang telah lama wujud antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Taman Mahkota Jubli Emas seluas 9 hektar ini telah mengubah lanskap Bandar Seri Begawan menjadi bandar yang lebih moden, dinamik dan menarik. Ia juga antara mercu tanda yang signifikan di sekitar ibu kota yang menjadi tumpuan pengunjung termasuk pelancong asing. Pembinaan taman ini telah menektaraf sistem aliran sungai-sungai termasuk Sungai Kedayan, mencantikkan persekitaran Masjid Omar Ali Saifuddin serta menyediakan kemudahan beriadah sebagai tarikan pengunjung dan pelancong ke Bandar Seri Begawan. Selepas aktiviti riadah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke majlis santap pagi bersama Yang Amat Berhormat di Restoran Horizon Seafood di Ibu Negara. Hubungan tradisi yang akrab antara kedua-dua negara dalam pelbagai bidang sentiasa dipelihara dan diperkukuhkan. Hubungan saling hormat menghormati dan percaya mempercayai telah membolehkan kedua-dua negara untuk memperluaskan lagi bidang-bidang kerjasama yang telah wujud sekian lama. Tengah hari tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
dan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Isteri Yang Amat Berbahagia Tun Datin Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali. Kedua-dua pemimpin juga mengadakan perjumpaan empat mata. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Pewarta RTB Azizi Ahmad seterusnya melaporkan. Ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Yang Amat Berhormat dan isteri. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri beserta Yang Amat Berhormat dan isteri beredar ke Ceradi Laila Kencana bagi majlis mengadap. Berangkat sama paduka-paduka anakda dan adinda ke bawah Duli Yang Mahamulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Luar Negeri Malaysia dan Datin serta pegawai-pegawai kanan Kerajaan Malaysia. Hadir sama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua selaku Menteri Pengiring dan Datin. Negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah sekian lama menjalin hubungan kerjasama yang akrab dan mesra dari pelbagai aspek, antaranya bidang ekonomi, pendidikan, pertahanan dan politik. Ikatan perhubungan ini diharap akan terus berkekalan dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa akan datang demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat kedua-dua buah negara. Manakala aliran perdagangan dan pelaburan dua hala bagi kedua-dua buah negara terus mampan dan kukuh dengan kerjasama meluas antara sektor swasta kedua-dua buah negara. Selepas majlis mengadap, ke bawah Duli Yang Mahamulia berkenan mengadakan majlis perjumpaan empat mata dengan Yang Amat Berhormat di Ceradi Ratna Kencana. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri beserta Yang Amat Berhormat dan isteri beredar ke Baitul Rahmah bagi majlis persantapan rasmi. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam. Doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. وكسى من العرى وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah melahirkan keyakinan persahabatan yang ikhlas antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah membuahkan banyak manfaat sehingga mampu untuk membawa kedua-dua buah negara menjalin kerjasama yang rapat dalam pelbagai bidang, termasuk bidang-bidang perdagangan, pelaburan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan pelancongan. Beta sangat percaya jalinan kerjasama seperti ini adalah paksi utama untuk menguatkan lagi kesefahaman dan kepercayaan di antara kita. Satu contoh kerjasama yang sangat bermakna ialah seperti kerjasama di bidang pertahanan di mana negara Brunei Darussalam dan Malaysia adalah terus rapat bekerjasama melalui latihan-latihan ketenteraan bersama dan misi pengaman. Menyentuh mengenai perjumpaan melalui perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan negara Brunei Darussalam dan Malaysia sejak tahun 1997. Baginda bertitah, rundingan tersebut merupakan landasan penting bagi kedua-dua buah negara untuk bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu dua hala. Ini adalah tradisi yang sangat baik untuk diteruskan. Beta memandang tinggi keupayaan serta usaha Malaysia dalam menjana ekonominya, khasnya di bidang pertanian. Banyak langkah dan usaha yang dapat dicontohi dan Brunei yang sedang merintis ke arah menyara diri di dalam bidang ini adalah sangat berharap untuk mendapat kerjasama daripada Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang lebih berpengalaman dalam bidang ini berbanding Brunei. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam ucapan balas juga menyentuh hubungan persaudaraan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Sebenarnya hubungan Brunei dengan Malaysia, tanah besar Malaysia adalah satu hubungan yang lama. Dan hubungan ini tidak pernah putus. Kerana kita terdiri daripada satu kaum dan satu bangsa, mempunyai bahasa yang sama, dan kita adalah negara-negara Islam. Walaupun terdapat dalam negara kita penduduk yang bukan Islam, tetapi hakikatnya ialah kita adalah negara Islam. Dan kita sebagai orang Islam disuruh supaya bersaudara. Dan perhubungan antara Malaysia dengan Brunei tetap ada menjadi hubungan persaudaraan. Malaysia dan negara Brunei Darussalam, tegas Yang Amat Berhormat, telah bekerjasama dalam banyak bidang dan berharap kerjasama yang rapat tersebut akan diteruskan sepanjang masa. Banyaklah manfaat yang boleh didapati daripada kerjasama ini, dan di antaranya ialah untuk keselamatan kawasan-kawasan
daerah-daerah di sini. Patik berharap kerjasama ini akan diteruskan dengan persefahaman antara kedua-dua kerajaan bagi Malaysia dan Brunei. Beberapa kemajuan positif antara kedua-dua buah negara telah dicapai sejak beberapa tahun kebelakangan. Ini termasuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kerjasama imigresen, termasuk program perjalanan kerap Brunei Malaysia. Program tersebut memudahkan perjalanan antara kedua-dua buah negara dan meningkatkan kesaling hubungan antara rakyat. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Persefahaman dan kerjasama dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN membantu meningkatkan tahap kemampuan dan penglibatan dalam dunia yang semakin mencabar. Ini terbukti dengan adanya hubungan kukuh antara pemimpin negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang menjadi asas bagi pembangunan masa depan negara. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam syarahan umum di Universiti Brunei Darussalam petang tadi. Yang Amat Berhormat dalam syarahannya bertajuk Malaysia Brunei Darussalam Relation in the Context of ASEAN berkata, Malaysia dan negara Brunei Darussalam mempunyai banyak persamaan dari segi bahasa, agama dan budaya. Persamaan inilah yang merapatkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Malaysia akan terus memberi sokongan dan kerjasama dalam pembangunan serta kemajuan negara Brunei Darussalam. Tambahnya lagi, ikatan perhubungan melalui pelbagai bidang sama ada di peringkat hal ehwal serantau maupun antarabangsa akan terus diperkukuhkan demi kepentingan bersama. Brunei and for Malaysia and would enhance the role of Brunei and Malaysia in the ASEAN group of countries. I hope that this will see a very fruitful future for this country, because the international scene is changing very fast and we need to understand what is happening in the rest of the world, and we have a need to adjust to these new changes that are taking place in the world and in this part of the world. Thank you. Yang Amat Berhormat dan isteri seterusnya menyaksikan pameran yang menampilkan kepelbagaian usahawan UBD yang berkisar model-model perniagaan klasik sehingga bidang teknologi dan paten. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman Menteri Pendidikan dan Datin serta Datin Dr. Hajah Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz Naib Chancellor UBD. Sementara itu, isteri Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berbahagia Tun Datin Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali mengadakan antarabangsa berasingan pada 11 pagi dengan bersarapan pagi bersama Persatuan Wanita Kementerian Luar Negeri Malaysia. Majlis berlangsung di Kasyar Muni Darul Taqwa, Cerudong. Yang Amat Berbahagia diiringi Pengiran Datin Hajah Noria Shima binti Pengiran Anak Haji Hashim, isteri Menteri Keuangan kedua, dan Datin Hajah Mariani binti Haji Bongsu, isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Lawatan rombongan Perdana Menteri Malaysia ke negara ini mengukuhkan lagi ikatan silaturahim serta hubungan kerjasama dua hala antara kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Perdana Menteri Malaysia dan isteri serta rombongan berlepas meninggalkan negara ini selepas mengadakan lawatan rasmi ke negara ini selama 2 hari. Sebelum menaiki pesawat khas Yang Amat Berhormat melintasi barisan kawalan statik yang terdiri daripada anggota-anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei.
berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan kedua selaku Menteri Pengiring dan Datin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua dan Datin. Tuan yang terutama Datuk Paduka Haji Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadung Sri Lela, Datuk Seri Utama Haji Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia dan Datin. Major Jeneral Pengiran Datuk Paduka Seri Haji Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Datin, serta Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Irwan bin Haji Hambali, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Datin. Juga hadir Puan Rafeda binti Abdul Aziz, Kuasa Usaha Sementara yang juga Minister Kaunselor di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam. Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Haja Mariam di Bengkurong menerima kunjungan isteri-isteri Ketua Delegasi dan Timbalan Delegasi ke persidangan Ketua Polis negara-negara ASEAN ke-38. Teruskan bersama berita perdana untuk mengikuti laporannya selepas ini. Persatuan Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis ringkasnya pekerti dan rombongan isteri-isteri Ketua Delegasi dan Timbalan Delegasi ke persidangan Ketua Polis negara-negara ASEAN ke-38 petang tadi membuat kunjungan muhibah ke Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Haja Mariam, Bengkurong. Semasa kunjungan, rombongan diberi taklimat mengenai fungsi dan status pembelajaran di pusat berkenaan yang disampaikan oleh Pengiran Datin Haja Nuraini binti Pengiran Dipan Negara Laila Diraja, Pengiran Haji Abdul Momin, Pemegang Amanah Eksekutif Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Haja Mariam. Juga diselajurkan perasmian 2 buah bilik terapi pertuturan Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Haja Mariam yang disempurnakan oleh Datin Haja Kamariah binti Haji Abdul Hamid yang dipertua pekerti. Pekerti menyumbangkan 2 set desktop komputer, 2 set meja dan kursi kanak-kanak dan peralatan oral placement therapy. Bilik terapi pertuturan berkenaan dapat membantu menyediakan pengurusan klinikal dan diagnosis masalah pertuturan yang berkaitan dengan motor lisan, menelan, kognitif linguistik dan komunikasi kanak-kanak berkeperluan khas dari segi perkembangan. Okay, open. 3. Okay. Open. Rombongan juga dipersembahkan tarian dari kanak-kanak Pusat Ehsan. Juga hadir Awang Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman, Pemegang Amanah Dasar dan Perancangan Pusat Ehsan, dan Pengiran Datin Haja Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman, Pengerusi Pekerti. Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Haja Mariam Bengkurong kini mempunyai lebih 2,000 kanak-kanak berkeperluan khas dan cawangannya di Kuala Belait mempunyai 70 orang kanak-kanak berkeperluan khas. Satu produk kesihatan dan produk kosmetik didapati dicemari bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dapatan tersebut adalah hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk kesihatan yang tercemar ialah Garcinia Cambogia Booster Capsule mengandungi sildenafil, sementara produk kosmetik yang tercemar ialah SS2 Cosmetic 55 in 1 Serlahkan Kejelitaanmu Herbal Cream keluaran Cambridge 9 Berhad Malaysia mengandungi merkuri. Bahan pencemar dalam produk-produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan yang memudaratkan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk tersebut dan atau mengeluarkan surat pengakuan notifikasi produk kosmetik bagi penjualannya. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang terlibat dalam penjualan produk-produk tersebut, termasuk penjualan secara dalam talian seperti melalui Facebook, adalah diingatkan bahawa menjadi satu kesalahan di bawah Akta Racun 1956 untuk menjual produk mengandungi bahan yang dikawal di bawah akta berkenaan. Jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda RM8,000 atau 6 bulan penjara.
Sementara itu adalah menjadi satu kesalahan di bawah peraturan ubat yakni Produk Kosmetik 2007 untuk mengimport dan memasarkan produk kosmetik di pasaran tempatan tanpa surat pengakuan notifikasi produk kosmetik yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di Kementerian Kesihatan. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan pelesenan melalui talian 239-3298 sambungan 208 atau hantar email kepada pharmacy.enforcement@moh.gov.pn ataupun berjumpa terus dengan pegawai compliance dan pelesenan di tingkat 1 bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras, Mukim Gadung A atau hubungi talian Darussalam 123. Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam. Beberapa acara berlangsung semalam. Dalam acara bola tampar, pingat emas menjadi milik Majlis Sukan ABDB setelah menumpaskan pasukan Kuala Belait dengan keputusan rubber set 3-1. Perlawanan berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Majlis Sukan ABDB berjersi hitam menang pada set pertama dengan 25 mata berbalas 20. Set kedua juga berpihak pada Majlis Sukan ABDB dengan keputusan 25-18. Pasukan Kuala Belait bangkit dan memberikan cabaran dan menang pada suku ketiga dengan keputusan 25-21. Pada set keempat, Majlis Sukan ABDB kembali menguasai gelanggang dan menamatkan permainan dengan kemenangan ke atas Belait dengan 25 mata berbalas 20. Pingat gangsa diraih bersama oleh pasukan Tutong dan pasukan Brunei dan Muara. Bagi kategori wanita, pasukan Brunei dan Muara mengutip pingat emas, pingat perak Majlis Sukan ABDB, sementara pasukan Tutong meraih pingat gangsa. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. Bagi acara tarik kalat berakhir petang tadi yang menyaksikan kontingen daerah Belait dan daerah Temburong masing-masing merangkul pingat emas bagi kategori A dan B. Acara berlangsung di Balapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Terdahulu menyaksikan penentuan pingat gangsa bagi kategori A 70 kg individu antara kontingen Brunei dan Muara dengan kontingen Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Perlawanan dimenangi oleh kontingen Brunei dan Muara. Perlawanan penentuan pingat gangsa bagi kategori B 1100 kg terkumpul menyaksikan kontingen daerah Belait meraih pingat gangsa selepas menewaskan kontingen daerah Tutong. Pingat emas bagi kategori A 70 kg individu dimenangi oleh kontingen daerah Belait setelah menang ke atas kontingen daerah Temburong. Kontingen daerah Temburong pula merangkul pingat emas bagi kategori B 1100 kg terkumpul setelah melewaskan kontingen daerah Brunei dan Muara. Penyampaian pingat-pingat disempurnakan oleh Awang Haji Zulkifli bin Haji Abdul Karim, Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian. Dalam acara futsal pula, pasukan Brunei dan Muara berpesta gol melewaskan gabungan syarikat telekomunikasi Brunei. Perlawanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Pasukan Brunei dan Muara berjersi merah lebih banyak menguasai perlawanan mendahului aksi separuh masa pertama dengan 4 jaringan tanpa balas. Pasukan Brunei dan Muara terus mengukuhkan kedudukan pada separuh masa kedua dengan menambah 7 lagi jaringan meskipun gabungan syarikat telekomunikasi Brunei cuba memberi tentangan pada awal separuh masa kedua dengan memperoleh 1 jaringan untuk kedudukan akhir 11-1 memihak kepada pasukan Brunei dan Muara. Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengekalkan rekod tanpa kalah setelah menewaskan syarikat penerbangan di Raja Brunei dalam acara hoki yang berlangsung di Stadium Hoki Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas.
MS ABDB berjersey biru menghasilkan 5 gol dalam masa 38 minit masing-masing menerusi jaringan hat-trick Raden bin Remy, Azrul bin Arman dan Ezred bin Haji Eren. Pada minit ke-41, syarikat penerbangan Diraja Brunei memperoleh gol pertama menerusi Muhammad Rudin Nasrin. MS ABDB menambah satu lagi gol menerusi jaringan Laskar Afif Naimullah bin Haji Abdul Rahim, manakala syarikat penerbangan Diraja Brunei memperoleh jaringan kedua pada minit ke-53 melalui jaringan Muhammad Khairul Anwar bin Haji Sabli. Keputusan akhir, MS ABDB 6, syarikat penerbangan Diraja Brunei 2. Sementara itu, beberapa perlawanan akhir bagi acara Q berlangsung hari ini di Dewan Biliard dan Snooker Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Dalam perlawanan akhir, Six Red Snooker perseorangan lelaki Muhammad Has Rizam dari kontingen Temburong berjaya menewaskan staf Sarjan Mohidi dari kontingen Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dengan kiraan 3-1 sekaligus merangkul pingat emas bagi kategori berkenaan. Pingat perak menjadi milik staf Sarjan Mohidi, manakala pingat gangsa dimiliki bersama oleh Abdul Rahim dari kontingen Temburong dan pengiran Khairul Rijal dari kontingen Brunei Muara. Sementara itu, dalam perlawanan akhir bagi pool 10 bola perseorangan lelaki, kemenangan berpihak kepada Ahmad Taufik dari kontingen Brunei Muara setelah menewaskan rakan sepasukannya Muhammad Azim dengan kiraan 8-1. Muhammad Azim merangkul pingat perak manakala pingat gangsa diraih bersama oleh Muhammad Kushairi dari kontingen Brunei Muara dan Muhammad Hadi dari kontingen Temburong. Petang kemarin pula, pasukan Blight berjaya merangkul pingat emas dalam acara Q bagi kategori final Pool 9 bola perseorangan wanita. Dalam perlawanan akhir Pool 9 bola bagi perseorangan wanita, Fadia Nurul Huda dari pasukan Blight berjaya menewaskan Nafija Joini dari pasukan Brunei Muara dengan kiraan 5 rek berbalas 1. Dengan keputusan itu, pingat emas menjadi milik pasukan Blight, pasukan Brunei Muara pula sekadar meraih perak. Sementara itu, dalam perlawanan awal 10 bola bagi perseorangan lelaki, Ali Haji Karim dari pasukan Temburong menang 8 rek berbalas 4 ke atas Gary Hong dari pasukan Blight. Muhammad Kushairi Zainuddin dari pasukan Brunei Muara pula menang mudah 8 rek berbalas 1 ke atas Korporal Udara Zul Helmi dari pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Sementara itu, beberapa perlawanan separuh akhir dalam acara sepak takraw bagi kategori bergu dan kuat berlangsung hari ini di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Dalam perlawanan separuh akhir pertama, pasukan Brunei Muara menang straight set 21-17, 21-15 ke atas pasukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam. Pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei pula tewas 16-21-12, 21 kepada pasukan Tutong dalam perlawanan separuh akhir kedua. Sementara itu, dalam perlawanan separuh akhir bagi kategori kuat, pasukan Brunei Muara berjaya menewaskan pasukan Temburong dengan straight set 21-9, 21-13. Dalam perlawanan separuh akhir kedua bagi kategori kuat pula, pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei menang ke atas pasukan Tutong dengan kiraan 21-18, 21-15. Pasukan Institusi Pengajian Tinggi terus menambah koleksi kutipan pingat emas apabila memenangi acara 10 pin bowling berpasukan wanita. Perlawanan diadakan di Pusat Utama Bowling. Pasukan Institusi Pengajian Tinggi berjaya membuat 2,446 jatuhan pin keseluruhan sekaligus mengutip pingat emas. Pasukan daerah Blight meraih pingat perak setelah membuat 2,381 jatuhan pin keseluruhan.
Dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam meraih pingat gangsa dengan 2,266 jatuhan pin keseluruhan. Acara 10 pin bowling diteruskan lagi esok bagi kategori berpasukan lelaki. Sementara itu, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam masih mengungguli kutipan pingat dengan 25 pingat emas, diikuti oleh daerah Brunei dan Muara dengan 12 pingat emas, manakala daerah Temburong di tempat ketiga dengan 9 pingat emas. Berikut kedudukan kutipan pingat Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam kali keempat yang kami terima setakat ini.